Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ambil Ustaz Kazim kali ini nampak serius je, tak ada serius lah. Saya nak baca ayat Quran. Bila baca ayat Quran kenalah kemas sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalli li rabbika wanhar. Nampak tak ayat tu pendek tu? Allah Ta'ala suruh kita ni sembahyang, Allah Ta'ala suruh kita korban. Jadi episod kali ni tuan-tuan, seikhlas hati ni, walaupun dalam bulan Ramadan ni, kita nak bercakap tentang korban. Sebab Yayasan Ikhlas telah membuat korban, ibadah korban di satu tempat yang tak pernah menerima daging korban sebelum ini. Kadang-kadang kita duk nampak korban sana, korban sini, tapi kita terlepas pandang. Dalam negara kita, dalam negeri kita, ada orang yang tak pernah rasa daging korban. Kita tak rasa ke tuan-tuan? Kita banyak kan buat korban sana sini, tapi saudara-saudara kita dalam negeri kita, negara kita tak merasai. Yayasan Ikhlas cari, bawa lembu korban untuk kita sama-sama melakukan ibadah korban. Saya Muhammad Fadilah bin Sbari Abdullah, salah satu seorang penerima daging korban di Kampung Bungan Kecil, Batang Igan, Sibu, Sarawak. Setahu saya lah, pertama kali lah di Kampung Bungan Kecil ini di surau di Kampung Bungan, tidak pernah lah. Pertama kali lah ini, tidak pernah. Saya mempunyai anak 6 orang, 4 lelaki, 2 perempuan. Yang dua lelaki sulung, yang kedua sudah bekerja, yang 4 orang masih bersekolah lah. Pekerjaan saya, pekerjaan kampung lah. Kadang-kadang orang suruh tebang mulung, orang suruh repair rumah kampung, macam-macam lah pekerjaan di kampung lah. Istri tidak menolong, tapi istri sebagai penjaga anak lah, suri rumah saja. Cuma saya lah sebagai orang kuat lah, satu keluarga. Nama sebenar kampung ini, Kampung Bungan Kecil, Batang Igan, Sibu, salah satu bahagian di Sarawak. Jadi, kena penduduk kami lebih kurang dalam 600 lebih orang. Dihuni oleh majoritinya penduduk kaum Melanau, majoriti beragama Kristian
lebih kurang dalam 75% agama Kristen dan 25% agama Islam. Dan juga atas rasa bertanggung jawab sebagai tuan rumah dan juga untuk menyambut tetamu yang jarang sekali datang ke kampung kami. Jadi sedaya upaya berkat kerjasama dan gotong royong semua penduduk kampung kami, walaupun berbeza agama tetapi banyak persamaannya. Jadi kita bersatu padu menyiapkan apa yang telah kita saksikan hari inilah. Memang tidak pernah saya mendapat daging korban di Kampung Bungan ini. Pertama kalilah di Kampung Bungan ini saya mendapat daging korban. Gembiralah untuk keluarga saya, anak-anak saya yang masih di rumah, yang belum masuk asrama lah ya kan. Masak kari, masak rendang lah. Istri saya kan pandai masak rendang juga untuk anak-anak saya. Program ibadah korban yang Yayasan Ikhlas buat, kita orang buat untuk luar negara dan juga dalam negara. Untuk luar negara, basically kita orang buat di Bangladesh, Thailand dan juga Aceh. Untuk luar negara, kita fokuskan kepada kawasan penempatan yang miskin. Untuk dalam negara pula, kita orang fokuskan dekat Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ni kita fokus dekat kawasan-kawasan pedalaman. Dan kita juga fokuskan ibadah korban ni khas kepada saudara baru ataupun mu'alaf ataupun asnaf. Jadi untuk program ibadah korban kali ini kita orang buat kerjasama dengan Yadim dan kita orang akan pergi ke Mukah. Sasaran dan target korban Yayasan Ikhlas untuk di Sarawak ni, kalau lembu kita target lebih kurang 10 ekor. Kalau kambing kami tak ada target yang khusus tapi terbuka. Jadi untuk lembu saja, satu bahagian lebih kurang dalam 700 ke 900 ringgit. Jadi untuk seekor lembu dia ada 7 bahagian. Jadi senang kira seekor lembu tu 7,000 sekali dengan dia punya perkhidmatan lah. Charge perkhidmatan dia. Jadi 7,000 satu ekor, 10 ekor lebih kurang dalam 70,000 ringgit lah untuk lembu sahaja. Perjalanan dia, kalau kita ambil dari pada Mukah ke Sungai Kut tu lebih kurang dalam 47 ke 50 minit. Dekat situ dia dah ada cabaran lah untuk lembu tu sendiri kalau dia naik sebab kita menggunakan lori. Jadi berkemungkinan lembu tu dah stres dekat dalam lori tu. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada naik bot pula. Rasa bersyukur dan berterima kasihlah kepada pihak yang terlibat dengan yang mengadakan program untuk anjuran ini. Memang bersyukurlah. Diorang macam kebanyakannya teruja sebab di sini baru lagi kan yang program ini dibuat. Terharu pun ada sebab bukan senanglah nak bawa lembu naik lori dengan bawa bot lagi 40 minit baru sampai kampung kan. Saya merasa bangga sebab impaknya kepada masyarakat komuniti kawasan saya begitu positif sekali. Kita memandang agama itu bukannya perbezaan. Kita cari persamaan, yang penting kita saling menghormati untuk menyatu padukan semua penduduk sebagai sebuah satu keluarga yang besar. Penerimaan biasanya
kalau kita buat ibadah korban ni, dia orang akan gembira lah. Sebab bila kita buat ibadah korban, daging ni kira macam kalau sebab lembu dekat Sarawak sendiri pun susah nak dapat. Bila kita buat ibadah korban dekat kawasan pedalaman ni, dia orang rasa teruja lah bila kita buat program tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 10 Zulhijjah kita meraihkan sekali lagi Aidil Adha. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Aidil Adha dijadikan dalam Islam sebagai sebuah keraian yang diulang-ulang dari tahun ke tahun untuk kita mengenang dan mengambil pengajaran daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat sendiri ibadah korban yang dianjurkan dalam agama kita ni, tuan-tuan, besar sebenarnya. Sampai dipanggil Hari Raya Korban. Cuma orang kita je panggil Raya Haji. Mana ada Raya Haji? Raya Korban ataupun Aidil Adha. Tapi dah semua orang panggil Raya Haji dengan Ustaz Azim Raya Haji sekali lah. Padahal Raya Korban, bang. Sebut Hari Raya Korban, besar tu. Nabi Muhammad bila buat korban, kadang-kadang Rasulullah sembelih sendiri daging korban ataupun binatang korban kambingnya. Kemudian diserahkan pada Sayyidina Ali untuk menyelesaikan yang lain. Okey, itu cerita Rasulullah. Ni cerita kita pula ni. Bila kita tengok Yayasan Ikhlas turun ke kampung Bugan kecil di Sarawak. Saya bila sebut Sarawak aja, saya rasa ini satu tempat yang patut menjadi contoh kepada rakyat Malaysia secara umum, Sabah dan Sarawak. Kenapa? Di sana, mereka tak ada gaduh-gaduh tentang politik ke, tentang agama ke, tentang kebudayaan ke. Mereka apa program sekalipun, mereka bersatu. Ini kita tak boleh lawan, tuan-tuan. Sabah, Sarawak. Dan kita bercakap hari ini di Sarawak. Saya pernah ceramah di Sarawak, tuan-tuan, di masjid. Sebelahnya gereja. Orang gereja bukakan pintu gate untuk membenarkan kereta diparking dalam kawasan mereka. Dan saya pernah dianjurkan ceramah untuk saya, yang menganjurkan ialah orang Kristian. Pelik kan? Orang Kristian dia pula dengar ceramah saya begini je. Sebab itu bila kita buat korban di kampung ni, satu kampung turun. Kampung Bugan kecil ni. Nanti tengok video ni. Macam mana susah payahnya kru bawa lembu, naik dalam bot, naik dalam sampan. Bot tak boleh, lembu tak boleh berdiri, tuan-tuan, dalam atas bot kan tenggelam kan. Kena baring. Lembu tu pula kena jaga, takut stres. Pernah dengar tak lembu stres? Lembu stres tak sebab korban. Mati dulu lembu tu. Sampai tahap begitu sekali. Dan yang paling saya rasa menyayukan hati saya. Betul ke menyayukan ni bahasa ni? Yang paling mensayukan hati saya. Bila orang-orang Islam di sana tengok dan ambil lembu korban tadi dengan penuh kesyukuran.
gotong royong, bantu. Mereka cukup meraihkan apa yang kita buat. Jadi bila kita bagi sumbangan korban kepada Yayasan Ikhlas, berbaloi tuan-tuan. Sebab kita nampak, kita tengok dan kita rasa sendiri macam mana penghargaan daripada masyarakat di sana terhadap binatang korban dan daging korban yang diedarkan. Dan yang paling menyeronokkan, menakjubkan kita, tanpa mengira agama, mereka turun membantu untuk melaksanakan ibadah korban. Tanpa prejudis, tanpa perasaan sinis. Mereka semuanya dalam satu kampung bekerjasama. Pada pagi ini kita baru saja selesai melaksanakan ibadah takbir dan solat sunat Aidil Adha 2 rakaat bersama dengan 40 orang penduduk Kampung Bungan Kecil Dalat, Sarawak ini. Sambutan yang meriah pada hari ini, mereka semua berhimpun datang daripada seberang sungai naik bot, sama berhimpun di surau ini dan melaksanakan ibadah yang penting pada hari raya pada pagi ini. Jadi sebentar lagi kita akan bergotong royong melaksanakan ibadah korban dan akikah 2 ekor lembu dan 1 ekor kambing, dan kemudian akan masak beramai-ramai, dan kemudian agih-agihkan daging-daging yang daripada lembu tersebut, dan juga kita akan buat kenduri lah. Alhamdulillah, itu program hari ini. Perasaan abang bila dapat daging korban sangat gembira lah, cukup alhamdulillah. Untuk masakan untuk anak-anak serta keluarga lah, seluruh penduduk kampung Bungan mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke Sarawak menunaikan raya korban. Korban di Kampung Bungan Kecil ini seperti di surau ni, kami penduduk Kristian dan Islam bekerjasama lah mengerjakan korban untuk semua lah. Tidak pilih itulah agama, bangsa, semua bekerjasama. Bersatulah arti dia. Bagi saya korban ini patut diteruskan dan untuk mengeratkan silaturahim antara agama Kristian dan Islam dan juga penduduk sekitar. Rasa bersyukur dan berterima kasihlah kepada pihak yang terlibat dengan yang mengadakan program untuk anjuran ini. Memang bersyukurlah. Saya berharap program ini akan dilanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang dari pihak tuan-tuan lah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih dengan Yayasan Ikhlas sebab membawa 2 ekor lembu, 1 ekor kambing. Dengan berbesar hatilah kami mengucapkan ribuan terima kasih. Pada hari raya korban ni, kita dituntut untuk melakukan ibadah korban. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kawthar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah berikan kau, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka tunaikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Tapi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah
takwa daripada kamu sendiri. Jadi dalam sempena mengambil Hari Raya Korban pada hari ini, marilah kita sama-sama mengikhlaskan pengabdian kita pada Allah SWT. Jadilah seorang hamba yang tulus dan setia hanya kepada Allah Ta'ala hingga ke akhir hayat kita. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, tunaikanlah dengan penuh tulus dan setia. Yayasan Ikhlas setiap tahun menjalankan korban di kawasan-kawasan yang memerlukan, terutamanya di kawasan Muslim yang kurang kemampuan, yang tak pernah rasa daging lembu, tak pernah rasa ada binatang korban, sembelih live bersama, sembelih pada Hari Korban bersama-sama dengan komuniti. Di situlah kita datang dan memberikan mereka lembu-lembu sumbangan rakyat Malaysia ataupun ibadah rakyat Malaysia ni pada mereka supaya mereka dapat menjalankan syiar-syiar pada Hari Korban ni. Antaranya di Sandakan, di Sempurna, dan juga kita pernah buat di kampung orang asli di Perak, hasil sumbangan rakyat Malaysia yang budiman ataupun hasil belian korban rakyat Malaysia semua. Mudah-mudahan kita dapat memberikan mereka sedikit keceriaan pada Hari Korban ni dan dapat memberi mereka merasa daging korban fresh daripada sumbangan tuan-tuan semua. Rasa puas hati orang. Tengok dia orang sembelih, dia orang lapah, dia orang agih, dia orang makan tu. Walaupun kita tak makan daging korban tu, yelah memang sunat kita makan daging korban tu kan, sunat kita yang korban ni, tapi buat macam mana kita buat tempat jauh. Tapi kita tetap rasa puas hati bila daging itu dimasak, dimakan dan dihargai. Mudah-mudahan dia mengampunkan dosa kita tau. Daging korban ni, sembelihan korban ni, sembelihan korban tu mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa kita dengan ibadah tu. Memanglah daging tu tak sampai ke akhirat pun, tapi amalan dia tu. Kadang-kadang orang fikir, dia kata, "Ustaz, mahal lah Ustaz. Daging korban sana mahal lah. Saya beli yang murah lah." Aduh, tuan-tuan. Kita nak korban yang pertama yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang terbaik. Yang kedua, kadang-kadang proses korban tak sama harga. Kadang-kadang berdasarkan kepada situasi setempat. Ada yang harga lembu mahal, kos pengangkutan mahal, tambah jauh pula pendalaman. Tak apalah. Yang penting kita buat korban. Itulah nama pengorbanan. Jadi kalau tuan-tuan nak korban untuk edisi yang akan datang ni, raya korban yang akan datang ni, sila hubungi Yayasan Ikhlas. Mereka tahu di mana tempat yang patut dikorbankan daging-daging anda itu, binatang-binatang korban itu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Yayasan Ikhlas yang turun padang seluruh Malaysia, seluruh negara untuk bantu asnaf, untuk membantu instan-instan yang memerlukan bantuan. Tetapi seperti yang selalu saya katakan, siapalah Yayasan Ikhlas kalau anda tidak memberi sumbangan? Teruskan memberi sumbangan. Bukan bermakna berakhirnya Ramadan ini, berakhirnya sumbangan kita. Kita terus berhubung rapat dengan Yayasan Ikhlas. InsyaAllah kita akan dapat manfaat mudah-mudahan di dunia dan di akhirat. Saya mengambil kesempatan di sini memohon maaf. Jika selama kita bersiaran ini ada, ialah gurau-gurau, terkasar bahasa kan, minta maaf. Dan saya sebut awal sikit ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Bantu selagi mampu. Lakukan seikhlas hati. Hanya Allah yang mengetahui. Daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Assalamualaikum.